A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesihatan, diberikan peluang, diberikan keinginan untuk dapat bersama-sama dalam majlis pada kali ini. Alhamdulillah, terima kasih yang telah memberikan feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah. Kita insya-Allah akan bersama-sama pada kali ini di muka surat yang ke-305 ataupun di dalam surah Maryam. Kita baru masuk insya-Allah pada kali ini di surah Maryam pada muka surat 305 ayat 1. insya-Allah hari ini kita akan baca ayat 1 sehingga ayat yang ke-11 insya-Allah. Jadi sebelum daripada kita masuk dengan lebih detail kepada surah yang baru ni, kita lihat sedikit tentang surah Maryam ni. Surah Maryam ni namanya adalah nama perempuan. Satu kehebatan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada Maryam. Walaupun dia ni bukan seorang rasul, dia seorang perempuan, kerana semua nabi-nabi dan rasul adalah lelaki, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dia. Sedangkan kalau kita katakan banyak lagi perempuan-perempuan lain yang hebat-hebat lah, isteri-isteri Nabi dan sebagainya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala abadikan nama Maryam ini di dalam Al-Quran, menjadikan satu surah sebagai namanya, mengambil namanya. Seterusnya ialah surah Maryam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan pada tahun yang keempat kenabian, keempat ataupun kelima kenabian, iaitu sebelum daripada para sahabat yang telah berhijrah ke Habasyah ini berhijrah ke Habasyah. Jadi artinya mereka ni, iaitu sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habasyah ni, apabila mereka sampai di sana, mereka telah membacakan surah Maryam ini kepada Najasyi, iaitu raja di Habasyah. Jadi nak menunjukkan bahawa surah ini telah turun sebelum daripada mereka ni berhijrah. Itu iaitu berlaku, hijrah ini berlaku pada tahun yang kelima kenabian, bukan 5 hijrah, 5 kenabian, iaitu Nabi SAW berumur 45 tahun lah, lebih kurang. Kemudian seterusnya, kalau kita tengok juga bahawa di dalam surah ini kandungannya secara ringkasnya ialah, yang pertama sekali akan mengesahkan, diceritakan oleh Allah SWT dalam surah ini tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Yang keduanya tentang Maryam dan juga Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya selepas tu ada cerita Nabi Ibrahim, kemudian ada cerita Nabi Musa sedikit, dan kemudian ada cerita tentang Nabi Ismail dan juga Nabi Idris sedikit, dan kemudiannya topik utama di dalam surah ini adalah topik kekeluargaan. Kita boleh katakan sebagai topik kekeluargaan, hubungan kekeluargaan, dan seterusnya ialah setengah ulama tafsir mengatakan bahawa tema kepada surah ini adalah temanya al-walad wa wirasatuddin. Al-walad wa wirasatuddin, iaitu anak-anak, family, dan juga keperluan untuk mewariskan agama kepada family. Jadi insya-Allah kita akan tengok insya-Allah apa yang ada disebutkan di dalam surah ini sedikit demi sedikit. Insya-Allah sama-sama kita mentadabbur surah Maryam insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Sadaqallahul azim. Satu ayat saja saya bacakan pada hari ini. Kemudian selepas itu ayat yang kedua, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ayat yang kedua, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ayat yang ketiga. Jadi insya-Allah sampai ke situ saja. Moga-moga kita mendapat keberkatan daripada Allah SWT dengan permulaan yang baik ini insya-Allah. Ayat ini dimulakan dengan kaf ha ya ain sad, iaitu satu benda yang pelik lah bagi orang Arab. Orang Arab ni, mereka ni ialah sangat-sangat mementingkan bahasa. Mereka ni menjadi kebanggaan mereka lah kan. Kalau kita kata zaman kita sekarang ni mungkin zaman nuklear lah, zaman teknologi lah, zaman gini-gini lah kan. Tetapi bagi orang Arab dulu, bagi mereka bahasa ni satu benda yang penting, dan sampai sekarang pun penting sebenarnya bahasa ni kan. Kadang-kadang salah kata, salah bahasa, salah sebut kan akan menyebabkan buruk padahnya kan, gitu kata bahasa Melayu lah. Tapi bagi orang Arab bahasa ni penting.
Jadi sebab itulah apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Quran ni kan, di antara perkara-perkara ada 29 surah, lebih kurang 29 surah yang mana permulaannya dengan huruf-huruf yang begini. Huruf-huruf ini dipanggil sebagai huruf-huruf muqatta'ah. Jadi orang Arab biasanya kalau Yasin mereka akan baca Yas macam tu je, mereka tak akan baca Yasin. Tiba-tiba pelik ni, Muhammad ni membawa satu benda yang mana cara baca dia pelik. Yasin, macam tu kan, alif lam mim, dia tak baca alam, dia baca alif lam mim. Itu pelik sikit kan. Jadi bagi orang Arab, ni setengah ulama kata maknanya adalah wallahu a'lam bisawab. Kenapa Allah Ta'ala tak ceritakan makna dia, kenapa Nabi tak ceritakan makna dia? Wallahu a'lam bisawab. Ada yang kata makna dia adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu. Ada yang kata makna dia adalah iaitu untuk menarik perhatian orang Arab ni, iaitu nak memberitahu kepada orang Arab bahawa Quran ni tak ada, bukan huruf-huruf lain pun, tak ada huruf-huruf datang huruf Jerman, huruf Perancis, huruf mana, tak ada, tapi huruf Arab tu lah kan. Tapi kenapa kamu tak boleh bawa juga seperti mana Al-Quran? Tu antaranya lah kan, hikmah-hikmah lah kenapa adanya huruf-huruf muqatta'ah. Yang keduanya, dalam huruf muqatta'ah ni kita akan tengok, biasanya huruf muqatta'ah ni terus dia bukan satu ayat yang terasing, tetapi kalau kita tengok di sini, dia adalah satu ayat yang terasing. Minta maaf, kita tengok satu ayat, kaf ha ya ain sad ni satu ayat je kan. Sedangkan biasanya yang lain, jadi ada 5 surah yang macam ni, iaitu 5 di mana permulaan dia sendiri ni satu ayat. Biasanya dia akan bersambung terus gitu. Jadi insya-Allah kita teruskan, kita tengok sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada itu menyebutkan zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Allah Taala mengingatkan dan ingatlah tentang rahmat Allah Tuhan kamu kepada hamba-Nya yang bernama Zakaria. Jadi Nabi Zakaria ini diketahuilah oleh orang-orang Bani Israel, tapi mereka ini memang buat jahat kepada Nabi Zakaria ni. Mereka tak nak beriman, mereka menolak. Nabi Zakaria ni ia tinggalnya di Baitul Maqdis. Jadi Nabi Maryam pun tinggal di Baitul Maqdis jugalah kan. Jadi kawasan tu adalah kawasan orang Yahudi lah pada masa tu, iaitu kawasan orang Bani Israel, tapi dia ni bersekongkol dengan orang-orang Rom pada masa tu yang memerintah kawasan tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, Allah Taala telah memberikan rahmat. Jadi kalau ikutnya pada masa tu, Nabi Zakaria ni dia tak ada anak. Satunya dia tak ada anak, kemudian yang keduanya tak ada orang Yahudi nak beriman dengan dia, tak percaya kepada dia. Jadi tak adalah orang yang akan mewarisi apa yang dibawa tu oleh Nabi Zakaria tu. Jadi dia sedih. Sebab itulah ketika ni dia kata, Allah Subhanahu Taala sebutkan, Allah Taala beri rahmat kepada Nabi Zakaria. Ingatlah kan, seorang hamba-Nya yang bernama Zakaria, Allah Taala beri rahmat. Allah Taala ceritakan surah ni turun semasa keadaan para sahabat Nabi ni berada dalam keadaan ditekan pada tahun yang keempat kenabian. Tahun yang keempat kenabian, tahun yang kelima kenabian ni ialah zaman di mana para sahabat ni ditekan oleh orang-orang Quraisy. Jadi apa yang Allah Ta'ala cerita ni, ulama-ulama tafsir sebut ialah ada kaitan ni, bahawa Nabi Zakaria ni walaupun umur dia dikatakan pada masa tu dah 120 tahun tak dapat anak, tapi dia tetap sabar yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak ajar kepada kita orang beriman ni ialah kita berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang banyak benda kita kena sabar, kadang-kadang kita kena ditekan, kita katakan dituduh, di label dan sebagainya kan, tapi kena sabar. Jadi Allah Ta'ala kata sebut, ingatlah rahmat Allah, rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya yang bernama Zakaria. Iznada, ketika dia nada ni maknanya bercakap berdoa perlahan-lahan dengan suara yang rendah, tetapi nada tu ialah dengan harapan yang kuat, makna dalaman dia tu bergejolak lah kita katakan. Kenapa? Dengan satu benda, dia nak satu benda tu. Jadi dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iznada rabbahu, dia bercerita kepada Allah Taala, dia menyerukan, memberitahu harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada rabbahu nidaan khafiyah, tapi dengan suara yang rendah. Jadi doa ni ulama-ulama beza pendapat lah, mana bagus, suara rendah ke suara tinggi. Yang eloknya suara rendah kan, kecuali memang dalam majlis yang memang memerlukan kepada suara tinggi lah. Kalau berdoa imam masjid ke dan sebagainya, itu kena suara tinggi lah kan, supaya orang boleh dengar. Tapi kalau biasa-biasa, eloknya ialah suara rendah, itu lebih dekat kepada keikhlasan. Kemudian jadi khafiyah sebenarnya, nidaan khafiyah, dengan seruan yang rendah suara dia, yang lembut. Khafiyah tu boleh jadi lembut, boleh jadi rendah suara kan. Kemudian ataupun kata merintih gitu kan, suara merintih perlahan-lahan. Qala rabbi inni wahanal azmu. Kemudian diceritakan kelemahan dia. Dia sebut, dia kata ya Tuhan, dia kata ya rabbi, qala rabbi
wahai Tuhan, kata inni aku ini wahana tu lemah, al-azmu tulang, lemah tulang tu makna dari segi fizikal lah, maksudnya fizikal tu sebab umur dia 120 tahun kan, memang dah lemah lah fizikal dia. Kemudian yang keduanya tulang aku lemah lah kan. Kemudian washta'ala ar-ra'su syaiba minni tadi, jadi dia kata tulang-tulang aku dah lemah dah. Kemudian dia kata washta'ala ni menyala, menyala, ar-ra'su kepala, syaiba ni ialah tu uban. Makna rambut aku dah uban putih dah ni, dia kata menyala habis dah ni kan. Dia dipanggil menyala sebab apa? Dia macam api kan. Dalam bahasa Arab dipanggil sebab api tu kan dia merebak macam tu. Jadi washta'ala tu maknanya macam api lah dia. Jadi merebak putih, lama-lama makin putih gitu. Itu aduan dia, makna nak cerita kelemahan dia dan juga ketuaan dia. Dia dah tua dah, dia dah lemah dah. Ya Allah, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Tapi dia kata walam akun, aku ni dia kata bidu'aika, dia kata dengan berdoa kepada engkau, rabbi, wahai Tuhanku, syaqiya, aku tak hampa, aku tak putus asa, maknanya aku nak berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kau ya Allah. Itu makna cerita dia, aku dah tua. Jadi disebut sini maknanya apa? Ini disebut kelemahan dia, disebut kekurangan dia, disebut keadaan umur dia kan. Jadi apa dia? Jadi pertama dia ajar cara berdoa ni ialah, cara yang pertama ialah berdoa ni kita kena sebutkan kelemahan kita, sebutkan kekurangan kita kan. Begitu. Seterusnya kemudian dia sebutkan apa yang dia nak tu. Wa inni khiftul mawali, aku takut ya Allah, dia kata aku takut, khiftu al-mawali. Mawali ni ialah maknanya ialah kita kata kaum kerabat, sanak saudara lah kan, maknanya orang yang mana orang-orang yang berada di keliling kita, adik-beradik kita lah kan. Tapi dia takut sini. Nabi Zakaria takut apa? Min warai, selepas daripada kematianku. Dia kata aku takut ni sebab apa? Kalau ikut ulama tafsir kata sini maksud dia lah, aku takut kerana mereka ni tak boleh meneruskan apa yang aku bawa, iaitu ajaran agama Islam yang aku bawa ni, yang aku pegang ni. Aku takut saudara adik-beradik aku ni, saudara-saudara mara aku ni, kaum kerabat aku ni tak boleh bawa apa yang aku sedang bawa sekarang ni. Itu wakan nanti meraati akhir, dan kemudian isteri aku pula akhir. Dalam Quran kadang-kadang dia guna imraati, kadang-kadang dia guna zaujati. Apa maknanya? Ada beza makna tu kan, ada beza makna sebenarnya kan. Jadi kita nak sebut sini, saya tak sempat aku nak sebut cerita sini kan, apa beza zaujati dengan, sebab kadang-kadang Quran guna zaujati, perempuanku maknanya kan, wanitaku, bukan isteri dia, tapi kadang-kadang dia guna zaujati, isteriku kan, zaujah, pasanganku. Apa beza tu insya-Allah kan. InsyaAllah nanti insya-Allah di dalam sesi malam, insya-Allah keindahan Quran tu kita ada sesi pukul 10 malam kan, insya-Allah boleh tengok insya-Allah di sana. Jadi seterusnya kita cerita sini ialah yang kedua, dia kata ya Tuhan, dia kata isteri aku, dia kata imraati tu perempuan aku kan, isteri aku tu akhirah. Dalam bahasa Arab, akhirah ni bukan mandul. Akhirah ni ialah seorang memang yang tak pernah beranak, tak pernah melahirkan anak, itu nama akhir. Jadi dia bukan mandul. Dia ada satu lagi Akim. Kalau cerita Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim, Sarah semua tu, dia kata Akim tu ialah maknanya itu mandul. Kalau Akim tu iaitu perempuan yang macam kalau ikut tak boleh beranak dah, gitu kan. Tapi kalau akhirah ni ialah perempuan tu mungkin boleh beranak kan, tapi dia tak gitu. Itu jadi ada dua lah, akhirah dengan Akim. Jadi akhirah ni kalau ikutnya terjemahan tak boleh terjemah mandul, bukan mandul maksudnya. Jadi dia kata ya Allah, kata isteri aku ni akhirah, dia kata tak pernah melahirkan anak lagi. Fahabli min ladunka waliya, maka ya Allah, fahabli tu hadiahkanlah aku, li untukku, min ladunka ni ialah maknanya daripada sisi engkau, artinya istimewa lah situ kan. Bukan biasa-biasa ni kan. Ini benda istimewa. Ya Allah, berilah satu keistimewaan daripada engkau ni Allah, iaitu beri kepada aku waliya ni dia boleh makna anak lelaki. Asal makna setengah terjemahan dia kata anak lelaki, tapi makna di sini yang lebih tu adalah seorang anak yang boleh diharapkan. Anak yang boleh diharapkan. Jadi kalau anak lelaki saja tak boleh harap, maka tak panggil waliya. Waliya ialah seorang anak yang boleh diharapkan. Itu kata dalam penafsiran penafsiran terhadap ayat ni. Jadi sekarang ni maknanya bila kita faham baca ayat ni dengan baca yang tak disebutkan, wa inni khiftul mawali, minta maaf tak dialihkan. Dia kata kan waliyah di sini, minta maaf waliyah di sini. Jadi mawali anak beranak aku, aku takut anak beranak aku. Jadi boleh faham kesimpulan daripada ayat nombor 5 ni ialah maksud dia ialah apa? Aku takut mawali, maknanya dia tak
mawali aku, saudara-saudara aku, anak beranak aku ni tak boleh meneruskan apa yang aku bawa, iaitu nak bawa agama, nak bawa apa ni, dia kata banyaklah kan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ni kan mana tak boleh nak harapkan nak bawa kepada tu benda-benda tu. Jadi aku naklah seorang, ya Allah berilah seorang anak, tak kira lah kan lelaki ke perempuan, tapi yang ni salah anak lelaki kalau ikutnya anak lelaki yang mana akan boleh membawa agama, meneruskan apa yang sebab aku dah tua ni. Kemudian apa yang dia nak lagi? Yari suni, dia kata yari suni, yang akan mewariskan daripada aku, iaitu mewariskan ilmu aku, mewariskan agama, mewariskan hikmah, mewariskan dakwah aku ni. Yari suni wa yari sumin ali Yaqub, dan juga mewariskan apa daripada keluarga Yaqub, sebab dia daripada keluarga Yaqub lah, Nabi Zakaria kan, maknanya daripada Bani Israel. Jadi dia kata yang akan dapat mewariskan aku daripada apa ni yang dia bawa sejak daripada Nabi Yaqub lagi ni. Waja'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia wahai Tuhanku. Tengok banyak kali dia ucapkan rabbi kan, makna Tuhan, makna dia harap sangat kepada Tuhan. Ya Allah jadikanlah, ya Allah waja'alhu, dan jadikanlah dia anak aku ni ya Allah radiyya, yang diradai. Jadi di sinilah ulama-ulama kata macam mana kan doa Nabi Zakaria ni dia menunjukkan apa yang penting bagi dia. Yang penting bagi dia ialah bukan dapat anak, sebab kalau ikutnya dia dah ada mawali di sini kan, tetapi kenapa dia nak juga anak tu? Kerana kepentingan di sini bukan masalah anak atau tak anak, tapi yang penting ialah kita nak seorang yang boleh mewariskan. Mewariskan yari suni wa yari sumin ali Yaqub sini bukan mewariskan harta kan. Bagi harta memanglah automatically bila ayah mati anak tu akan dapat harta kan, tapi masalahnya ialah mewarisi ilmu, mewarisi iman, mewarisi takwa, mewarisi dakwah, mewarisi jihad, mewarisi amal Islam tu. Itu yang penting. Jadi sebab itulah maknanya dia takut sini Nabi Yaqub, sebab kita sebutkan tadi kan bahawa majoriti daripada Bani Israel pada masa memang tak nak ikut Nabi Zakaria ni. Dia ni bersekongkol tu dengan pemerintah Rom pada masa itu kan, yang memang beragama apa-apa tak tahulah kan, beragama wasani, beragama apa ni, sebuah berhala lah pada masa tu Rom kan. Ni Kristian tak ada lagi ni, masa tu kan ajaran Nabi Isa belum ada lagi, sebab Nabi Isa tak lahir lagi ni. Jadi dia sedih lah macam tu kan. Jadi sedih sebab tak ada anak yang boleh mewarisi dia tu. Jadi dia pun mengadulah kepada Allah, minta ya Allah orang akan mewarisi. Jadi sebab itulah setengah ulama kata tema kepada surah Maryam ni adalah tema dia ialah al-walad wa wirasatuddin, iaitu anak dan juga mewarisi agama, bukannya anak dan mewarisi harta, tak. Sebab itulah penting ulama kata sini pengajaran daripada ayat ni, iaitu pentingnya kita ni kalau ada anak, kalau ada keturunan, memastikan bahawa anak kita tu ialah seorang yang akan dapat mewarisi, bahkan menjadi lebih baik lagi daripada kita, iaitu mewarisi agama. Sebab itulah penekanan agama dia tak jadi sendiri kalau kita tak ajar, kalau kita tak masukkan, tak berusaha kan, macam mana nak jadikan anak-anak kita tu, keturunan-keturunan kita tu beragama, berpegang pada agama, mewariskan agama, akan menjadi pewaris kepada agama, menciptakan Islam nanti kan, menjadi pendakwah dan sebagainya. Dia tak akan jadi sendiri kalau kita lah sibuk dengan menjadikan mereka ni tahu benda ni, tahu dunia, semua dunia tahu, tapi agama fail. So jagalah kita kan, maknanya kita telah lari daripada sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah SWT dalam kisah Nabi Zakaria ni dalam surah Maryam ni. Jadi insyaAllah kita baca surah Maryam ni banyak-banyak, kita ingatkan bahawa yang penting tu yari suni wa yari sumin ali Yaqub waja'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah anak aku ni ya Allah sebagai orang yang diridai, iaitu orang yang soleh, orang yang warak, orang yang bertakwa, orang-orang yang berpegang pada agama dan mewarisi agama. Jadi seterusnya Allah Subhanahu wa taala terus cerita lepas tu ya Zakaria. Ini makna Allah Taala hantar malaikat lah kan, ceritalah kepada Nabi Zakaria. Jadi ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubasyir, maknanya terus diperkenankan doa Nabi Zakaria tadi ni diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala utus malaikat pun beritahu, wahai Zakaria, ya Zakaria, ya Zakaria. Dia kata sini apa? Inna nubasyiruka, kami beritahu, kami berita gembira kepada engkau, bihulam, dengan seorang anak lelaki. Bihulam minismu, ada nun iltiqa usakinain dipanggil situ iaitu bihulam minismuhu iaitu dengan seorang budak yang namanya Yahya. Nama dia Yahya. Tengokkan nama Yahya ni Allah Ta'ala yang pilih.
bukan Nabi Zakaria yang pilih, Allah Ta'ala beritahu terus kan, nama dia akan nama Yahya, anak dia ni. Jadi lam naj'al lahu min qablu, kami tak pernah jadikan sebelum daripada ni Samia. Samia tu ada dua makna. Samia ni yang pertama maknanya nama, maknanya tak pernah ada nama Yahya sebelum ni. Tu kata setengah ulama lah. Setengah ulama kata lain, setengah ulama lain berkata Samia maksud itu adalah ketinggian. Tak pernah Allah Ta'ala beri ketinggian, kehebatan yang sesuatu yang Allah Ta'ala beri kepada orang lain sebelum Nabi. Bukanlah maknanya dia lebih hebat daripada semua Nabi-Nabi lain, tak, tapi ada keistimewaan dia. Itu pendapat yang nombor dua lah, pendapat nombor. Tapi pendapat yang pertama ialah Nabi Zakaria tu lah nama dia lah yang pertama sekali, iaitu anak Nabi Yahya tu lah yang pertama, anak ialah anak Nabi Zakaria tu. Sebelum daripada tu tak pernah ada orang bernama dengan Yahya. Wallahu a'lam bissawab. Ada dua penafsiran situ Kemudian jadi kita tengok seterusnya ialah dia pun berkata qala rabbi, berkatalah Zakaria, betul Nabi Zakaria, dia pun kata Rabbi, dia kata Tuhanku, anna yakunu li ghulam, dia kata, dia terkejutlah. Anna tu ialah satu perkataan yang menunjukkan kepada terkejut. Anna macam itulah dia kata, anna, macam mana ni ya Allah, macam mana aku boleh dapat anak gitu. Dia bukan sini, pertanyaan sini bukan pertanyaan tak yakin, sebab dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sini pertanyaan terkejut, dia nak tanya kepada Allah, ya Allah macam mana aku perlu buat apa? Gitulah tu maksud dia kan. Anna yakunu li ghulam tu, bagaimana aku perlu buat apa, dia kata. Aku perlu kahwin lain ke? Kau akan tukar aku jadi muda ke? Ataupun macam mana? Itu maksudnya kan. Bukan maknanya dia tak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah juga Nabi Ibrahim kan, minta kepada Allah kan, macam mana tuhyil mauta, macam mana kamu hidupkan yang mati ni. Lalu Allah Ta'ala minta kepada dia supaya ambil 4 ekor burung tu kan, kemudian potong cincang, kemudian tiba-tiba itu maksudnya kan. Jadi bukanlah maknanya dia tak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di sini ialah pertanyaan dia nak tanya, bagaimana ya Allah, bagaimana nanti kau nak buat macam mana, apa yang aku perlu buat lah, gitu kan. Jadi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati akira, sedangkan isteri aku akhir, dia kata. Imraati akhir, perempuan aku ni akhir, wa qad balagtu minal kibari aitiyah, dan aku pula dah tua sangat dah, kata. Tadi dah cakap kan, atas tadi kan, kita dah baca tadi kan, pada cerita macam ni, tulang dia, rambut dia dan sebagainya, kepala dia semua tu. Jadi aku pun dah tua, isteri aku akhir. Macam mana ya Allah, boleh beritahu macam mana bentuk apa yang perlu buat sekarang? Dia macam dah tak sabar ni sekarang kan, bila tengok bila malaikat datang memberitahu kepada dia bahawa dia akan dapat anak. Qala kazalik, kata malaikat tu beritahu, Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Zakaria, dia kata kazalik, perkara tu, dia kata kazalik, qala rabbuka huwa alayya hayyinun, dia kata Tuhan kamu berkata, dia kata huwa alayya hayyinun tu maknanya simple je, kau tak perlu buat apa-apa, kau macam tu lah maknanya. Dalam keadaan kau tua, Allah Ta'ala tak tukarkan kepada muda, kau tak perlu kahwin lain, kau tak perlu ni. Itu adalah Allah, dia kata Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Zakaria, ringan saja, simple saja, mudah saja, hayyinun kan. Kemudian waqad khalaqtuka min qablu walam taku syai'a, dan sebelum daripada ni, dia kata pun Allah Ta'ala kata waqad khalaqtuka, aku ciptakan kau. Maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Zakaria, sebelum daripada ni aku ciptakan kau bukan ada pun Zakaria kan, kau bukan ada pun, tengok kan, min qablu, mana khalaqtuka min qablu, sebelum daripada ni aku dah ciptakan kau. Jadi walam taku syai'a, sedangkan kau tak ada apa-apa pun sebelum daripada ni. Kau ada ke? Kau wujud ke sebelum daripada ni? Tak ada. Jadi sekarang Allah Ta'ala ciptakan kau daripada tak ada kepada sekarang ni. Apa yang susah sangatnya? Hanya dulu tak pernah melahirkan isteri kau akhir, kau ni tua, tapi Allah Ta'ala nak buat, apa yang payah sangatnya? Gitu maknanya kan. Jadi maknanya kau tak perlu buat apa-apa, Allah Ta'ala akan jadikan. Allah, perkara itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu benda yang menarik di sini, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan perkataan sini lah, dia kata sini taku sini, tengok ni, walam taku. Kalau ikutnya dalam bahasa Arab yang asal lah, penggunaan bahasa Arab, cara bahasa Arab ya, ada nun di sini. Nun tu maknanya mati, takun, gitu, gitu. Walam takun, nun matilah sebab ada lam sini kan. Tetapi dalam ayat ni, dalam perkataan ini, takun ni tiba-tiba nun ni dibuang. Walam takun, kalau ikutnya walam takun syai'a, tapi walam taku syai'a.
ulama-ulama bahasa membicarakan perkara ni kan, makna perkara ni. Bila sebut Allah Ta'ala sebut kamu walam taku, tidak adalah kamu syai'a, dulu kamu nothing, kamu tak ada apa-apa pun. Jadi bila kau tak ada apa-apa, masa kau, Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Zakaria, semasa kau tak ada apa-apa, kalau kau tak ada atas dunia ni, roboh tak dunia ni, tak boleh hidup ke dunia ni, tak ada masalah ke dunia ni, tak ada apa-apa. Maknanya wujudnya kita manusia kan di atas dunia ni, sama ada wujud kita tak wujud kitanya, Allah SWT tak perlu pada kita pun, tapi Allah Ta'ala ciptakan kita, Allah Ta'ala jadikan kita. Jadi sekarang ini ulama kata ada relate dia, ada relation dia. Nun di sini, nun ni dibuang, adakah berubah makna? Tak berubah maknanya. Jadi nak menunjukkan bahawa walam taku syai'ah, tak ada apa-apa pun, ada nun tak ada pun. Itu secara tidak langsung lah ulama-ulama tafsir, saya sebut saja ulama-ulama tafsir sebut di dalam tafsir mereka nak mengatakan bahawa dibuang nun sini ada maknanya, perasaan sendiri tu, perasaannya, feelingnya ialah bahawa kalau tak ada pun kau tak apa-apa. Jadi dia tu dengan makna tu kan, makna perkataan walam takut, kau dulu tak ada apa-apa pun Allah Ta'ala ciptakan kau. Seterusnya Allah SWT sebut sini dalam ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-10. Kita tengok ayat ke-10, Allah Ta'ala kata qala rabbi, Nabi Zakaria pun berkata ij'al li ayah, boleh tak Allah, dia kata kau jadikan tanda, boleh tak? Tanda makna menunjukkan ni aku dah nak dapat anak ni, gitu. Qala, lalu Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Zakaria, ayatuka, tanda engkau ialah alla tukalliman nasa salasata layal, kau tak boleh bercakap dengan manusia. Kau nak bercakap tak boleh, bukannya kau sakit, maknanya sawiya tu maknanya sehat, kau sehat, sawiya, tapi tak boleh bercakap selama 3 malam. 3 malam tu maksud 3 masuk hari lah, 3 hari 3 malam maksudnya. 3 hari 3 malam tak boleh nak bercakap jadi. Jadi itu adalah tanda. Jadi tiba-tiba fa kharaja ala qaumihi, lalu dia pun keluarlah. Jadi fa kharaja ala qaumihi minal mihrab, Nabi Zakaria pun keluarlah daripada mihrab. Mihrab di sini artinya ialah bukan mihrab zaman kita ni. Kalau zaman kita ni kita panggil mihrab tu tempat sembahyang, tempat imam tu depan tu, depan dalam masjid tu, itu mihrab kan. Tapi mihrab ni maksudnya ialah dalam masjid tu sendiri. Dalam masjid tu sendiri, tempat ibadat tu, maka nabi-nabi dia akan pergi duduk situ. Dia akan duduk ke situ, dinamakan sebagai mihrab, asalnya daripada hirabah tu makna itu yang lembing tu kan, lembing maknanya berperang lah. Jadi mihrab ni macam berperang apa, jadi ulama kata dinamakan sebagai mihrab, iaitu tempat bertapanya kita ni, bertapa. Ingat bertapa orang muslim ni bukan bertapanya di dalam hutan, dalam bukit, tak. Bertapa kita ialah dalam masjid. Sebab apa? Dalam masjid ni akan kita beriktikaf dan sebagainya, dapat pahala situ kan, dapat sembahyang jemaah, dapat apa-apa kan, dan macam-macam lah. Mengikatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat-sangat bulan Ramadan yang mulia ni kan, sangat cantik lah kalau kita boleh beriktikaf, duduk dalam masjid lama-lama kan. Ni iktikaf duduk dalam tu kan, baca Quran, buat apa kan. Jadi bukannya tengok telefon, tengok benda-benda yang tak elok pula, tengok TikTok dalam masjid kan, tak jadi pula iktikaf. Jadi itulah mihrab tu, itu nama mihrab maksudnya dalam masjid tu. Jadi dia pun keluarlah Nabi Zakaria dia pun keluarlah daripada mihrab tu. Fa kharaja ala qaumihi, dia pergilah berjumpa dengan kaum dia minal mihrab. Kemudian Allah SWT kata sini, iaitu apa? Fa auha ilaihim, dia pun memberi isyarat kepada mereka. Sebab dah tak boleh bercakap kan, jadi Nabi Zakaria pun memberi isyarat kepada kaum dia tu, ansabbihu bukratan wa ashiya, supaya kamu semua hendaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Di sinilah poin yang menarik juga sebenarnya, iaitu poin dalam ayat yang ke-11 ni, iaitu bagaimana dia nak ceritakan Nabi Zakaria ni kan, walaupun dalam keadaan tidak boleh bercakap, tapi dia tetap juga apa? Nak berdakwah, menyeru kepada kaum dia supaya bertasbih kepada Allah, ingat pada Allah kan, jangan lupa pada Allah, walaupun dengan isyarat, maknanya walaupun tak boleh bercakap. Jadi kalau kita sekarang kan dengan boleh bercakapnya, bahkan kita boleh dengan media sosial ni kan, boleh macam-macam kan, dengan IG, dengan TikTok, dengan YouTube, dengan Facebook, macam-macam, dengan WhatsApp group, macam-macam kita boleh buat. Kenapa kita tak buat ni? Jadi nak cerita kan bagaimana sungguhnya Nabi Zakaria ni dalam dakwah dia, walaupun tak boleh bercakap selama 3 hari tu,
sebab nak dapat anak tu, maka dia tetap juga bertugas untuk menyampaikan dakwah dia kepada kaum dia. Masya Allah kan. Jadi setakat itulah saja insya-Allah untuk hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah sambungan surah Maryam muka surat 306 insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah bersama-sama pukul 6 pagi insya-Allah, dan jangan lupa sama-sama insya-Allah kita share apa yang kita dapat pada hari ini. Insya-Allah kita share link. Moga-moga kita akan mendapat pahala yang berpanjangan apabila orang melihat apa ni link kita tu insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.